Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pelajar. Hari ini bersama dengan teacher lagi iaitu Teacher Elina untuk kita teruskan PDPR bagi bab 5 JIRIM untuk tingkatan 1 Sains bab 5 JIRIM. Okey, topik untuk hari ini adalah 5.1 JIRIM dalam alam. So boleh tengok muka surat pada buku teks masing-masing 138. Okey, 138 kita ada untuk topik 5.1 JIRIM dalam alam. Okey, first kali mesti kita nak tengok dulu definisi bagi JIRIM, maksud untuk JIRIM. Mungkin ada yang dah pernah dengar perkataan JIRIM ni, tapi mungkin ada yang ingat-ingat lupa. Tapi pernah belajar pepejal, cecair dan gas. So, maksudnya bila sebut pasal pepejal, cecair, gas, itu adalah berkaitan tentang JIRIM. Okey, apa yang dimaksudkan dengan JIRIM? Cuba kita tengok pada muka surat 138. Okey. Kita ada pada perenggan yang pertama ada tulisan atau perkataan yang dimerahkan, yang di bold sebenarnya, yang maknanya penting lah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan JIRIM? Definisi sebagai semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. So ada dua syarat ataupun dua sifat JIRIM sebenarnya kat sini yang boleh kita panggil pada sesuatu objek tu apabila dia memenuhi dua syarat tersebut. Okey, so yang pertama diulang balik. Apa dia syarat pertama atau sifat bagi JIRIM adalah mempunyai jisim. Maknanya jisim. Ingat tak lagi? Jisim bagi manusia. Contoh 60 apa? Apakah unit bagi jisim? Ada yang ingat tak? Dah pernah belajar So unit bagi jisim kilogram. 60 kilogram, 40 kilogram. Itu adalah jisim manusia. Apa-apa saja objek yang kita timbang, dia akan ada jisim. Okey, salah satu sifat bagi JIRIM. Okey, yang kedua syaratnya ataupun sifat bagi JIRIM adalah memenuhi ruang. Memenuhi ruang maksudnya contoh kita ambil buku. Buku ada jisim tak? Kalau kita timbang, mesti ada jisim. So dia memenuhi syarat yang pertama. Sifat JIRIM pertama, maknanya buku ada jisim. Adakah buku memenuhi ruang? Contoh kalau kita masukkan buku dalam kotak. Okey, dalam box satu kotak tu, adakah buku akan memenuhi ruang? Ya. Kalau misalnya banyak buku yang dipenuhkan, yang disusun pada di dalam kotak tersebut. Jadi kita boleh katakan buku memenuhi ruang kotak. Jadi adakah dia memenuhi syarat untuk JIRIM? Ya. So maksudnya dua sifat JIRIM mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Maknanya buku kita boleh panggil dia sebagai JIRIM. Okey. Ada tak lagi contoh lain untuk JIRIM? Mari kita sama-sama jawab untuk soalan praktis formatif 5.1. Dia dah soal sebenarnya. Kalau awak tengok kat sini, soalan pertama, praktis formatif 5.1 pada muka surat 144. Ini akan dijadikan latihan untuk semua pelajar teacher lah. Okey, berikan 5 contoh JIRIM yang berada di sekeliling anda. Sangat senang. JIRIM ni tak semestinya benda hidup sahaja. Sebab benda bukan hidup pun kalau dia memenuhi dua syarat yang kita dah bincangkan tadi ataupun dua sifat JIRIM, iaitu yang pertama apa? Apakah yang dimaksudkan JIRIM? Apakah sifat JIRIM? Iaitu memenuhi ruang. Yang kedua, mempunyai jisim. Okey, so selain daripada buku, sebenarnya kita dah ada contoh tadi. Selain daripada buku, kalau awak tengok contoh kat sini, gambar ni, dia nak 5 kan? Boleh je bagi apa-apa contoh sebenarnya yang berada di sekeliling kita. Banyak. Okey, selain daripada buku. Buku sebab dia, buku ni adalah objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Contoh kalau kat sini, kalau timbang buku ni memang dia ada jisim lah. Yang kedua, kalau kita tengok dekat gambar ni, memang buku memenuhi ruang rak buku ataupun almari. Okey, manusia pun adalah contoh JIRIM. Sebab memenuhi dua syarat atau dua sifat JIRIM tadi yang kita dah sebut acap kali tadi. Macam mana dengan gambar ketiga? Iaitu alat radas. Adakah dia alat radas ni boleh kita namakan sebagai JIRIM? Boleh atau tidak? Boleh. Sebab
Yang pertama, dia kalau kita timbang alat radas ni, ianya mempunyai jisim. Yang kedua, adakah alat radas memenuhi ruang? Ya. So, alat radas adalah jirim. Okey. Belon. Adakah teacher nak cakap pasal belon? Belon pun memanglah jirim. Tapi dalam belon kita ada udara. Udara adakah jirim? Kalau fikir secara logik saja, logik akal sahaja, kita mungkin akan kata udara ni bukan jirim lah. Tapi sebenarnya jirim ni kita perlukan dua syarat tadi. Ingat baliklah, mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Kalau misalnya udara dimasukkan dalam belon, adakah udara dalam belon tu mempunyai jisim? Ada sebenarnya. Udara dia mempunyai jisim sebenarnya kalau kita buat satu aktiviti. Contoh aktiviti yang ada pada buku teks awak muka surat 140. Kalau tengok kat sini rajah 5.2 ni. Ni, okey, rajah 5.2. So dia gantungkan pada rod kayu ada dua belon. Salah satu belon, belon warna merah jambu ni dicucuk dengan jarum. Apa jadi pada rod kayu tersebut? Tinggal satu belon tu yang warna merah jambu dia akan mengecut sebab kehilangan udara. Yang warna kuning tu masih lagi pada saiz yang ada pada gambar ni memang dia masih ada udara di dalamnya. So, apa jadi pada rod kayu? Rod kayu akan sengit. Sengit ke arah mana? Ke arah belon yang berwarna kuning. Sebab terdapatnya udara. Jadi udara ni kalau kita masukkan dalam belon memang mempunyai jisim. Adakah udara memenuhi ruang? Ya, udara memenuhi ruang belon. Kalau kita ikut pada aktiviti rajah 5.2 ni. Ni contohlah. Okey. So banyak sebenarnya kalau kita boleh namakan contoh-contoh jirim. Kalau contoh jirim banyaklah. Pen, pensel, sekeliling kita. Kerusi, meja, ada banyak lagi lah. Masing-masing boleh bagi contoh nanti untuk jawapan nombor 1. Okey, cuba tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Apakah dua sifat jirim? Baru je bincang tadi kan. Dua sifat jirim kita ada. Apa dia? Yang pertama tadi, mempunyai jisim. Yang kedua, memenuhi ruang. Itu dua sifat jirim. Diulangi ataupun ulangan. Sesuatu objek tu kita boleh namakan sebagai jirim ataupun dua sifat jirim yang telah kita pelajari banyak kali tadi. Yang pertama, mempunyai jisim. Yang kedua, memenuhi ruang. Okey, beres nombor 2. Nombor 3. Adakah semua hidupan ialah jirim? Terangkan pendapat anda. Okey, semua hidupan, manusia, haiwan, tumbuhan. Kalau fikirkan dari segi sains, adakah 3 benda hidup tu jirim? Ingat dua syarat atau dua sifat jirim. Ya atau tidak? Jawapannya adalah ya. Kerana hidupan dia mempunyai apa? Jisim. Yang kedua, hidupan juga memenuhi ruang. Contoh kalau macam manusia. Manusia boleh memenuhi ruang apa? Ruang bilik, ruang lift dan sebagainya. Okey. Next, kita dah jawab soalan nombor 3. Nombor 4 pula. Sangat senanglah soalan hari ni kan. Okey, Sarah menelangkup sebuah bikar kosong ke dalam sebuah besen berisi air. Kalau awak tengok gambar kat sini, dia ada bikar ni, dia terlangkup masuk dalam besen yang berisi air. Okey, Sarah mendapati bahawa air tidak dapat masuki bikar sepenuhnya. Kalau kita tengok pula, bikar ni bila kita terlangkupkan, Sarah terlangkupkan dalam air, dia tak penuhkan air tu tak penuhkan bikar tersebut. Ada juga ruang kosong. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada pemerhatian Sarah? Berkait dengan apa orang kata tajuk kita hari ni. Kita ada dua sifat jirim tadi kan? Fikirkan balik dua sifat jirim tadi. Apa kesimpulan?
pilih yang mana satu sifat jirim yang sesuai. Kenapa kosong ni? Kat dalam ni ada apa? Kat dalam ni ada udara. So, apa kesimpulannya? Apa yang ada di dalam? Kita dah tahu dah udara. So, pilih satu sifat. Adakah mempunyai jisim? Kaitan dia? Tak kan? Dia berkait tentang memenuhi ruang. So, udara memenuhi ruang apa? Ruang yang ditelangkup. Senang je. Ni adalah nombor 4. Okey. Nombor 5. Nombor 5. Nyatakan perbezaan antara sifat fizik dengan sifat kimia jirim. Okey, yang ni kalau fizik senang yang nampak di mata kita. Kimia ni yang tak nampak pada mata kita. Biasanya untuk senang faham lah. Okey, so kita ada jawapan dia ada pada muka surat 141. Ini untuk sifat kimia. Kalau untuk sifat fizik 140. Okey, sifat fizik kita ada kat sini. Apa yang dimaksudkan dengan sifat fizik? Kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 diri manusia atau menggunakan alat pengukur. Dia bergantung kepada jenis bahan yang membentuknya. Jadi, dia bergantung pada jenis bahan yang membentuknya. Maksudnya, apa dia? Kualiti yang dikenal pasti. Maknanya boleh diukur apa bahan yang membentuk dia. Okay. Kalau tengok kat sini, kayak. Apakah bahan utama yang membentuk sebuah kayak? Plastik dan sebagainya. Kita tengok keadaan lah. Kalau bahan tu diperbuat daripada logam dan sebagainya. Okey, itu sifat fizik jirim. Sifat fizik sifat kimia jirim pula. Sifat kimia jirim, kita ada maksud dia, suatu bahan yang menunjukkan tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Sifat kimia juga bergantung pada tindak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan. Bila sebut kimia, memang dia berkaitan dengan tindak balas. Ada perkataan tindak balas tu, terus ingat kimia lah. Sifat kimia jirim. Okey, so kita settle dengan soalan 5.1. So kalau nak tengok jawapan, ini jawapan penuh. Jawapan penuh untuk praktik formatif 5.1. Semua boleh tulislah jawapan dalam buku nota masing-masing. So, nombor 1 sampai nombor 5 nanti boleh salin ataupun tulis dalam buku nota masing-masing ya. Okey, so untuk hari ini sampai sini saja untuk praktis formatif 5.1, topik 5.1 jirim dalam alam. Nanti kita jumpa lagi untuk topik seterusnya. Bye.